Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Tidak dilupakan pada ahli panel kita yang segak lagi bergaya. Topik forum kita pada hari ini ialah COVID-19 dari segi agama. Sebelum saya memulakan majlis, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Bersama saya Pak ahli panel yang tidak asing lagi. Sekarang saya memperkenalkan ahli panel saya. Yang pertama iaitu Beliau Muhammad Muaz bin Khairul Amin yang memakai jubah. Yang kedua Muhammad Aiman Hakimi bin Syarem yang duduk sana. Dan yang ketiga Abdul Salam Asibuan bin Muhammad Ali. Dan yang terakhir adalah Muhammad Ali Izzat bin Mudaini. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Pandemik COVID-19 telah mempengaruhi agama dan berbagai jalan, termasuk pembatalan ibadah dari berbagai agama. Banyak gereja dan masjid telah ditutup akibat wabak COVID-19 itu. Baiklah, saya akan memberikan soalan yang pertama. Seperti mana yang ketahui, semenjak COVID-19 ini berlaku, banyak kekangan yang dihadapi oleh masyarakat. Pada pandangan anda, apakah kesan terhadap agama lain? Okey, untuk ada yang pertama, boleh menjawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk menjawab persoalan pertama dan pandangan saya tentang COVID-19 tentang agama ini, jadi saya akan mengambil secara umum tentang agama ini. Kita tengok kepada agama yang lain seperti kluster himpunan gereja di Kuching Sarawak. Jadi mereka ni telah mengadakan himpunan sebelum diisytiharkan PKP. Jadi tentu dah ada lah COVID-19 ni. Lepas tu banyak poster dan pengikut meninggal dan banyak juga yang telah dicekiti. Kemudian di luar negara juga, contohnya di kluster di Korea Selatan, mereka tetap mengadakan himpunan walaupun dilarang. Jadi yang jadi pengaruh utama ini adalah poster di Limenki. Jadi Limenki ini telah disiasat kerana beliau sendiri telah menggalakkan untuknya berhimpun secara berdekatan tanpa memakai mask. Kemudian kita terus kepada kelompok yang dikenali sebagai Adra Yahudi Ortodok atau nama selainnya adalah kluster Haridi. Mereka ni menafikan semua arahan pemerintah Israel. Dia lebih kurang macam Korea Selatan tadi lah. Seterusnya, mereka ni dalam menafikan semua arahan pemerintah tu. Kemudian sekolah, tempat ibadat dan himpunan diorang buat seperti biasa. Dipercayai ahli tersebut seramai 4,000 yang telah dicekiti, dan disebabkan 4,000 tersebut telah mengakibatkan ancaman besar kepada negara disebabkan kepadatan penduduk yang seramai 1.7 juta orang. Yang terakhir sekali, kita terus kepada Itali. Seperti yang kita sedia maklum, Itali ini adalah sebuah negara yang macam mana cakap, diorang antara negara besar dan COVID-19 di sana sangat teruk lah kan, kita tahu. Jadi jadi kita tengok di kluster gereja di Salerno, Itali, mereka telah mengakibatkan kematian yang mencecah seramai 15,000 orang. Diakibatkan oleh siri-siri himpunan gereja yang berterusan di Itali, termasuklah di wilayah Salerno. Dan gereja kita lihat pada Berezi ini, diorang satu wilayah lah. Jadi Berezi itu wilayah diorang juga lah. Jadi telah mengakibatkan peningkatan kes yang besar juga di selatan Itali. Jadi itu sahaja daripada saya. Harap menjawab soalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muaz tentang kesian benda tadi, berkenaan agama. Setiap agama pasti banyak membantu dan memudahkan kaumnya dari berbagai sudut dan aspek. Seterusnya saya ingin beralih kepada panel yang kedua.
maka kita tidak dapat menafikan bahawa setiap kebaikan pasti tersirat kemudaratan. Tanpa kita sedari, agama Islam juga banyak memudahkan kita dengan berbagai cara. Bolehkah saudara Aiman Hatimi mengemukakan pandangan anda tentang apakah kesan pada amalan solat setiap solat Jumaat dalam masyarakat Islam di Malaysia? Iaitu dipersilakan. Baik, terima kasih atas persoalan yang ditunjukkan daripada Muhammad Taufik. Saya menjawab persoalan berkenaan dengan pandemik COVID-19 dan kesannya dalam amalan solat berjemaah dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia kita ni. Okay, kalau kita lihat pada tahun 2020, tercatat dalam sejarah di mana negara kita ni dilanda dengan COVID-19 dan di mana tarikh yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia kerana pandemik COVID-19 ini adalah sejak awal tahun hingga kini. Kalau kita lihat, dia disajikan dengan berita tentang penularan wabak ini. Dan bersama dengan data jumlah jangkitan dan kematian yang berlaku di seluruh dunia yang sangat, orang kata kematian itu sangat banyak. Kalau kita lihat, hari-hari ada orang dijangkiti wabak COVID-19 ni dan banyak yang meninggal. Hampir semua negara satu dunia ni membuat lockdown, iaitu PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, supaya untuk memutuskan rangkaian wabak ini yang dicadangkan oleh WHO, supaya lockdown ini dapat, bila mana lockdown ini berlaku, dia dapat kata virus ini dapat berkurang. So di Malaysia juga ini tidak terkecuali dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diisytiharkan bermula kata pada 18 Mac tahun 2020 sehingga 9 Jun 2020. Dan kalau kita lihat kesannya kepada masyarakat kita pada hari ini dapat dirasai dalam semua aspek kehidupan, termasuklah dalam hal yang berkaitan dengan agama. Maka ini kita membincangkan tentang kesan COVID-19 dalam amalan solat berjemaah dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Fokus perbincangan kita pada hari ini adalah pada amalan solat berjemaah, solat tarawih dan solat sunnah Aidilfitri. Dan kita mendapati bahawa solat berjemaah yang berpusat di rumah dan ketua keluarga sangat memainkan peranan yang sangat penting. Dan ini adalah perubahan yang sangat signifikan dalam norma baru dalam amalan agama masyarakat Islam di Malaysia pada hari ini. Tempoh PKP yang dikuatkuasakan oleh kerajaan yang mana bermula pada 18 Mac tahun 2020 sehingga 10 Jun tahun 2020 menyaksikan umat Islam kita ini tidak pernah dialami pada tahun sebelum ini. Saya ambil contoh seperti mana di Negeri Sembilan, Jabatan Fatwa, Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan, mereka mengatakan ketetapan bahawa solat Jumaat termasuk ataupun serta sebarang aktiviti yang berkaitan tidak diadakan di masjid dan di surau di negeri itu selama 10 hari. Dan di antara langsung kesan COVID-19 ini adalah yang dapat kita lihat adalah ialah arahan untuk bersembahyang zuhur di rumah bagi menggantikan sembahyang Jumaat di masjid. Selain itu, umat Islam juga terpaksa melaksanakan sembahyang tarawih di rumah pada bulan Ramadan. Kemeriahan bulan Ramadan yang kian kita lihat pada saban-saban tahun sebelum ini tidak dapat lagi dirasai seperti sebelumnya. Dan hal yang sama juga berlaku ketika umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri, di mana umat Islam terpaksa melaksanakan solat sunat Aidilfitri di rumah dan tidak dapat melakukan solat sunat Aidilfitri ini di masjid ataupun di surau-surau yang berdekatan dengan rumah mereka. Dan kehadiran COVID-19 ini tidak hanya mengubah norma sosial dalam hubungan kemasyarakatan, dan ianya turut memberi kesan dalam hal berkaitan peranan ketua keluarga Muslim. Dan di mana ketua keluarga, kalau kita lihat kat sini, mereka mula belajar untuk memikul tanggungjawab sebagai imam ataupun ketua dalam melaksanakan ibadat sembahyang seperti sembahyang tarawih dan sembahyang sunnah Aidilfitri di rumah masing-masing. Dan hal ini sebenarnya telah membuka peluang kepada para suami jugalah, dia dapat orang kata belajar lagi agama itu dengan lebih mendalam. Itu saja yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan amalan solat berjemaah dalam kalangan masyarakat Islam. Terima kasih
dan juga kepada ahli panel yang kedua iaitu Saudara Aiman Hakimi atas penerangan beliau itu tadi. Kita sendiri dapat melihat bahawasanya Islam itu sangat menggunakan segala usaha supaya kita tidak menjaga solat atau sebagainya. Okey, sampai di sini sahaja. Saya serahkan kepada Ahmad Syakir sebagai moderator kita yang kedua. Okey, dipersilakan. Terima kasih Saudara Taufik. Baiklah, sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang amalan solat berjemaah sewaktu Malaysia sedang dilanda COVID-19, yang pada pandangan saya merupakan satu penjelasan yang sangat terperinci dan menarik daripada Saudara Aiman Hakimi. Seterusnya, saya ingin memohon penjelasan daripada ahli panel yang ketiga, Saudara Abdul Salam, mengenai pandangan Islam tentang konspirasi mengenai COVID-19 yang sering ditimbulkan oleh sebahagian individu Muslim. Silakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Bila kita sebut tentang isu konspirasi terhadap individu setiap Muslim, perlu kita tahu dahulu apa itu maksud konspirasi. Jadi secara amnya kita boleh tahu, kita boleh lihat dalam kamus dewan, iaitu konspirasi ini merupakan rancangan rahsia untuk melakukan sesuatu yang menyalahi undang-undang. Sebagai contoh, kita boleh lihat di Eropah, di mana wujud satu puak-puak ataupun sekumpulan yang mereka ini cuba mempengaruhi orang-orang ataupun masyarakat, majlis-majlis sebagainya untuk tidak mengambil vaksin COVID-19. Atas dasar apa? Mereka mengatakan hujahnya kerana ia mampu merosakkan otak, mampu memberi kesan yang sangat besar kepada kesihatan dan sebagainya, dan mempunyai bahan yang terlarang yang akan mengakibatkan kesihatan masyarakat dan sebagainya terganggu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya vaksin ini dia seperti ubat-ubat yang lain seperti antibiotik. Ia mempunyai, walaupun ada kesan sampingan, tapi tujuan yang paling besar iaitu untuk menyembuhkan manusia, menambahkan imun dalam diri itu untuk memastikan kesihatan terjaga. Jadi kalau kita lihat juga Islam itu juga menuntut ataupun mengutamakan menyelamatkan nyawa seorang manusia itu lebih diutamakan untuk menjaga keselamatan diri setiap Muslim. Dan bila kita lihat masyarakat kita, lagi kita sebagai seorang Muslim ataupun sebagian masyarakat kita, kadang-kadang kita ni mengambil info ataupun maklumat, kita ambil main petik aja. Kadang kita ambil daripada forward, daripada pakcik-pakcik dari WhatsApp dan sebagainya. Kita ambil, lepas tu kita jadikan sebagai sumber rujukan ataupun jadi hujah. Tapi sepatutnya kita sebagai seorang individu Muslim perlu mengambil hujah ataupun info daripada yang berautoriti. Contohnya daripada pihak-pihak kesihatan dan sebagainya, di kaca TV dan sebagainya, lebih dipercayai. Dan ia selaras dengan ayat Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binama'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi perlulah kita sebagai seorang Muslim menyelidiki ataupun memastikan segala info-info ataupun konspirasi ini perlu ditapis dahulu sebelum kita terima untuk menjadi sebagai pegangan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung pandangan Islam tentang konspirasi mengenai COVID-19. Saya harap para hadirin sekalian dapat memahami apa yang disampaikan oleh Saudara Abdul Salam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kami juga ada membawakan rakaman tembual bersama dengan pelajar dari Malaysia yang sedang menyambung pelajaran di Mekah pada waktu awal COVID-19 menular. Mereka akan menceritakan sedikit sebanyak keadaan di sana sebelum adanya vaksin dan selepas adanya vaksin. Mari sama-sama kita tonton rakaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif. Bersama dengan saya ini merupakan rakan seperjuangan saya sendiri, iaitu Muhammad Mukhris bin Mukhtar.
kami berdua merupakan penuntut di Jamiah Ummul Qura di Tanah Suci Mekah. Okey, berbalik kepada soalan yang diajukan kepada kami berdua. Okey, bagaimanakah keadaan sewaktu penyebaran COVID-19 di negara Mekah ini sebelum adanya vaksin dan selepas adanya vaksin? Okey, Kerajaan Arab Saudi pada waktu itu telah menghalang rakyatnya sendiri untuk memasuki kota Mekah bagi mengerjakan ibadah umrah kerana risiko penyebaran wabak COVID-19. Jadi, untuk keadaan semasa COVID, Kerajaan Arab Saudi telah menutup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sejam selepas solat Isyak dan dibuka semula selepas solat subuh. Dan kawasan tawaf juga ditutup serta-merta, tiada lagi aktiviti yang dilakukan di sekitar Kaabah. Dan selain itu, Safa dan Marwah juga ditutup sementara waktu sehingga dimaklumkan. Okay. Penduduk Mekah boleh bebas melakukan ibadat solat di Masjidil Haram. Cuma jemaah umrah tidak lagi dibenarkan untuk melaksanakan ibadah umrah sehingga diberitahu kemudian. Waktu itu juga tidak dibenarkan untuk melakukan i'tikaf di dalam masjid. Air Zam-Zam juga tidak disediakan seperti biasa di dalam masjid. Itu antara yang dilakukan pada waktu itu. Sayu kalau kita lihat pada waktu itu kerana keadaan Masjidil Haram tidak lagi seperti biasa kerana jemaah semua tidak lagi ramai. Namun jemaah yang masih ada di sana boleh saja melakukan ibadah umrah seperti biasa. Okey, bagi solat Jumaat pula tiada halangan untuk semua jemaah seperti di Malaysia kerana yang hanya ditutup ialah kawasan sekitar Kaabah. Tingkat 1, tingkat 2 dan bumbung masjid masih lagi dibuka untuk jemaah melakukan solat fardu dan solat Jumaat. Pihak masjid di sana juga akan sediakan sanitizer, cuma pelitup muka tidaklah disediakan. Tapi bagi seluruh jemaah, mereka dilihat mempunyai kesedaran untuk menjaga diri masing-masing. Kebanyakan jemaah di sana akan memakai pelitup muka dan dinasihatkan untuk membasuh tangan dan sebagainya setelah pulang dari masjid. Bagaimana untuk orang yang ingin datang ke sana? Untuk mereka yang ingin datang ke Masjidil Haram ni memang disekat untuk langkah berjaga-jaga dan perkara ini akan diberitahu kelak selepas keadaan semakin pulih dan jemaah yang masih berbaki di sini boleh saja selesaikan umrah seperti biasa. Itu saja keadaan sebelum adanya vaksin. Dan selepas keadaan adanya vaksin tu saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya. Alhamdulillah. Jadi seperti mana yang sahabat saya bagi tahu tadi, nama saya Muhammad Mukrim bin Mokhtar. Jadi untuk keadaan selepas adanya vaksin ini, orang kata lepas vaksin ni kita punya SOP ataupun kerajaan di Mekah ini telah mengurangkan ataupun meringankan SOP kepada beberapa peringkat ataupun tahap yang mana tujuan ini juga untuk meringankan rakyat ataupun penduduk di bumi Mekah ini. Yang mana kalau kita tengok macam sahabat saya kata, sebelum adanya vaksin jemaah ini tidak boleh beriktikaf, Kaabah juga ditutup kan. Jadi selepas adanya vaksin, tetapi perlu ingat, orang yang individu yang lengkap vaksin sahaja yang dapat hadir ataupun dapat masuk ke Mekah ini atas orang kata undang-undang yang telah dibuatkan oleh kerajaan di sini. Yang mana kalau kita tengok, Arab Saudi ini juga membatalkan kebanyakan sekatan COVID di negara itu. Orang kata negara Mekah inilah yang mana tidak ada lagi kuarantin dan pengembara termasuk umat Islam sendiri untuk menunaikan ibadah suci negara itu tidak perlu lagi untuk menjalani ujian PCR ataupun RTK untuk kalau kita tahu untuk mengetahui ujian itu negatif ke positif kan, tidak perlu lagi sebab adanya sudah lengkap vaksin. Itu orang kata sudah memadai untuk buat masa sekarang ni. Jadi setelah orang kata pada hari ini kalau kita tengok orang yang tawaf di Mekah itu makin ramai kan. Untuk di negara luar pun kita boleh datang untuk orang kata apa, mengimarahkan lagi, meramaikan lagi ibadah haji ni. InsyaAllah. Selain itu juga orang kata penutup muka ni, mask ni kita dah tidak perlu pakai kecuali di tempat yang tertutup.
Selain itu saf juga dirapatkan. Jadi tidak, orang kata bila sebut saf dirapatkan, saya sebagai orang Islam tak tipulah orang Islam yang di luar sana pasti gembira dengan kenyataan pun di Malaysia pasti gembira dengan kenyataan yang diberikan, yang mana saf tidak lagi dijarakkan, malah dirapatkan semula seperti sedia kala. Ini satu, orang kata, satu nikmat yang Allah Gembira lah. satu berita gembira bagi kita umat Islam, untuk kata kita jalani kehidupan kita seperti biasa. InsyaAllah itu saja yang saya ingin kongsikan, dan semoga terjawab apa yang ditanyakan, Persoalan yang ditanyakan rakyat-rakyat di negara Malaysia. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan ini, saya ingin mempersilakan ahli panel kita yang keempat, Saudara Muhammad Haziq Izzat, untuk merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan ahli panel keempat untuk membuat rumusan. Terima kasih kepada saudara moderator, saudara Syakir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, bagi merumuskan isu COVID-19 terhadap agama ini, ia adalah satu isu yang besar. Seperti di dalam negara kita sendiri, ia memberi kesan yang mendalam kepada masyarakat di dalam negara ini. Okey, seperti contoh di mana saudara panel Muhammad Aiman Hakimi tadi dia beritahu banyak kekangan dalam negara ini apabila timbulnya isu virus COVID-19 ini. Okey, seperti contoh sebagai umat Islam juga, kita tidak boleh untuk menggunakan solat di masjid. Kita tak boleh untuk menggunakan solat sembahyang tarawih seperti tahun-tahun yang sebelum ini. Baik, di sini juga kita boleh tengok perkembangan kebaikan bila timbulnya isu COVID-19 ini di dalam negara kita. Bukan saja hanya benda yang negatif, tapi kita juga perlu pandang pada salah satu benda yang positif untuk kita ambil. Baik, seperti contoh, apabila kita tidak boleh solat di masjid, kita sebagai lelaki ataupun tak kisah dalam antara keluarga kita, mungkin ada yang anak sulung, mungkin ada yang anak tunggal lelaki kan. So kita boleh ambil tanggungjawab ni untuk kita imamkan family kita. Tak kisah solat lima waktu ke, solat sembahyang raya ke, ataupun sebagainya. Okey, seterusnya saya sebutkan mengenai peranan jiran. Okey, bila kita berperanan jiran ni, kita perlu ada tanggungjawab. Bila isu COVID-19 ni timbul, kita perlu ambil tanggungjawab itu untuk contoh kita bertanyakan khabar. Seterusnya kita prihatin terhadap jiran kita. Kita prihatin apa yang berlaku dalam family dia. Mungkin kita tahu COVID-19 melanda negara kita ni, banyak pasar raya yang tutup kan. Banyak pasar raya yang tutup. Kadang ada yang dibuang kerja. Orang nak kerja food panda macam hantar makanan tu pun susah. Sebab dia punya company mesti akan buang kerja untuk limitkan kadar gaji mereka kan. So kita perlu ambil berat kepada jiran-jiran kita. Kita bertanyakan khabar, kita prihatin terhadap apa yang berlaku di dalam keluarga mereka. So dekat sini pun bila berlaku ni COVID-19 ni juga, kita boleh menolong jiran kita. Jika mereka tiada makanan, kita boleh carikan inisiatif lain untuk kita tolong, kita bantu, hantarkan makanan, bagikan makanan sedikit. Itu ada salah satu ibadat yang boleh kita lakukan bila COVID-19 ini melanda kita punya negara. Okey, seterusnya kita tidak lupa juga kepada pekerja yang saya sebut tadi yang telah dibuang kerja. Mereka ini juga perlu untuk menyara keluarga mereka. Ya, sebab kalau diorang tak kerja, macam mana diorang nak sara keluarga mereka kan. So kita perlu juga ambil tahu mengenai mereka ini, macam mana mereka menyara keluarga mereka ketika isu pandemik ini berlaku. Jadi kesan terhadap agama ini juga, bukan kita agama Islam je yang terasa,
Agama lain pun, kalau contoh Islam ni, kita tak boleh pergi masjid, kita tak boleh nak tunaikan solat 5 waktu kat masjid, tak boleh solat jemaah kan. Jadi agama luar pun diorang sama juga. Diorang tak boleh pergi ke tempat-tempat ibadat mereka seperti kuil ke, macam tokong ke, diorang tak boleh pergi ke tempat-tempat ibadat mereka. Okey. Sebab seperti mana yang kita tahu, bila isu COVID-19 ini melanda, banyak sangat kekangan yang perlu kita ikut, yang perlu kita patuhi bagi mengelakkan penularan COVID-19 ini menjadi lebih banyak dan lebih besar. Jadi kita perlulah solat di rumah bersama keluarga. Tentulah kita boleh luangkan masa bersama keluarga, luangkan bersama family, adik-beradik dan mak ayah semua. Tentulah kita ambil peluang. Kita tak boleh pandang terlampau banyak keburukan bila isu COVID-19 ini timbul. Kita perlu juga beri tumpuan kepada kebaikan ataupun perkara yang positif juga bila COVID-19 ini berlaku. Okey, seterusnya seperti mana yang panel saudara salam ini bagi tahu, ada yang menolak pemberian vaksin. Sebenarnya ada mereka berkata vaksin ini boleh membawa penyakit, boleh memberikan keburukan, lebih banyak keburukan kepada mereka. Jadi seperti mana yang kita tahu, Allah bila dia menurunkan suatu perkara ataupun suatu kita panggil musibah tu, mesti ada jalan, ataupun kita kata bila Allah turunkan satu penyakit itu, pasti akan ada ubat dia. Allah tak ada turunkan penyakit tu, okey biar macam tu je. So kita sebagai manusia, kita tak boleh tawakal terus. Kita tak boleh tawakal Allah yang bagi sakit ni, kita tak boleh tawakal Allah nantilah bagi sembuh semua. So kita kena doa, kita kena usaha, so baru kita boleh tawakal. So vaksin ni antara usaha kita sebagai masyarakat bagi mengelakkan penularan COVID-19 ini menjadi lebih besar. Jadi yang terakhir sekali, saya ingin menyeru kepada semua masyarakat bagi meneruskan, kita boleh teruskan bagi mengelakkan penularan COVID-19 ini dengan patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita. Itu contoh menjaga jarakan fizikal, pakai mask, sentiasa menjaga kebersihan diri. Okey, itu semua boleh kita panggil sebagai langkah-langkah untuk kita mengelakkan penularan ini berlaku. Baik, itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih saudara Alizat selaku ahli panel kita yang keempat pada hari ini. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang kesan COVID-19 kepada agama. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, kesimpulannya semua agama terkesan dengan COVID-19. Maka terpunyalah kepada individu Muslim untuk meningkatkan keimanannya atau membiarkan diri hanyut dengan lara dalam maksiat. Sebab kata pepatah, tepuk dada, tanya iman. Akhir kata, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menonton forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.